أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة. Amin ya rabbal alamin. Sambungan dari surah baru yaitu surah Al-Alaq bermaksud pada dan dalam Nusran Zamani abang ditengok pada surah 597 kita baca terlebih dahulu dari ayat pertama sehingga ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. Sadaqallahul azim. Allah SWT berfirman yang bermaksud ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga, bacalah Tuhan dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan baik. Ayat kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang keenam, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Yang ketujuh, apabila dia melihat dirinya serba kecukupan. Yang ke-8, semua hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Sadaqallahul azim. Yang dimulakan fungsi Tuan Imam dan kuasa Masjid Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, syukur pada Allah SWT. Kita bersuara lagi untuk kesekian kalinya pada pagi ini, bagi menyambung siri kuliah bulanan kita dalam kitab Tafsir Munir, kitab terjemahan dan
yang kita sama-sama belajar telah pun masuk pada beberapa ayat. Masih lagi kita berada pada surah Makkiyah, dan pada pagi ini kita masuk pada surah yang berkaitan dengan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita maklum bahawa penurunan Al-Quran ini berlaku dalam dua fasa. Pertama, fasa secara sekaligus, kedua fasa secara beransur-ansur selama 23 tahun pertama. Sebab itu kalau kita tengok selepas daripada surah Al-Alaq ini terletak ataupun disusunnya surah Al-Qadar, Allah SWT sebut inna anzalna fi lailatul qadar. Anzalna menurunkan, Allah SWT menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Itu kita sama-sama akan belajar kelak, yang mana ia bermaksud secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian perkataan Anzala ini juga digunakan pakai dalam maksud penurunan Taurat dan Injil yang berlaku juga secara sekaligus. Tapi Al-Quran ini ada dua fasa penurunan. Sebab itu ada perbezaan antara perkataan Anzala dengan Nazala itu sendiri. Dan sudah tentu fasa itu adalah diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam selama 23 tahun lamanya. Ada fasa di Mekah dan ada fasa di Madinah. Baik, kita terus masuk pada nama surah, kemudian kaitan surah dengan surah sebelumnya, kemudian kandungan surah secara umumnya. Kata Fadilatul Syekh dalam terjemahan ini, surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 19 ayat dan dinamakan dengan Al-Alaq atau juga dirujuk sebagai Iqra atau Al-Qalam, kerana Allah SWT berfirman pada ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan begitu juga sehingga disambung pada ayat yang ketiga, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram. Kemudian disebut lagi bahawa Al-Alaq itu berarti seketul darahku. Al-Alaq itu berarti seketul darahku. Baik, kaitan surah dengan surah sebelumnya. Ada beberapa perkaitan antara surah Al-Alaq ini dengan surah At-Tin yang dibacakan sebelum daripada ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surah At-Tin bahawa Dia telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik kejadian, dalam bentuk yang sebaik-baik bentuk, yang mana ini merupakan keterangan tentang gambaran kejadian manusia sebagaimana yang kita boleh tengok dalam ayat yang keempat dalam surah At-Tin. Allah SWT sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Kemudian walaupun sedemikian, lawannya adalah pada surah pada ayat kelima, iaitu summa radadna asfala safilin. Ya. Apabila tidak dipatuhi prasyarat dan peraturan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Fadilatul Syekh telah mengambil juga contoh tentang apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki segala kelebihan status sosial, kelebihan status ekonomi seorang yang kaya raya, kelebihan status politik seorang yang berkuasa, tetapi tidak memilih tidak bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana tidak mahu berkompromi dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Abu Jahal. Lalu asfala safili, ya, walaupun sedemikian dengan kelebihan-kelebihan yang ada, maka Abu Jahal ini termasuk dalam salah seorang daripada yang berada pada kedudukan yang rendah
di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asfala safilin ini maknanya bukan yang paling rendah dari tempat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Abu Jahal ini ada sedikit kecenderungan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, tetapi tetap memilih untuk kekal dengan agama lamanya dan menentang Nabi SAW. Sama ada secara sembunyi dan terbuka. Sebagaimana kita maklum, Abu Jahal ada menyelinap ataupun sedikit rap pada waktu malam ke rumah Nabi SAW bagi mendengar bacaan ayat Al-Quran dibacakan di rumah Nabi SAW, sehingga bertembung dengan Abu Sufyan dan bertembung dengan Akhnas bin Syurat. Ya, ini kisah-kisah yang sebagaimana kita maklum pada akhirnya kedua-dua yang lain itu masuk Islam, tapi Abu Jahal memilih untuk tetap kekal dengan agama asal kerana tidak mampu kompromi dengan kepentingan keduniaan. Ya. Kemudian seterusnya kita terus masuk pada perenggan berikutnya. Kata lagi Fadilatul Syekh bahawa Allah SWT menciptakan manusia sebaik-baik kejadian yang digambarkan dalam surah ini, bahawa manusia dijadikan daripada alat disebutkan tadi. Penjelasan ini merupakan keterangan dari aspek kebendaan ya, dan ataupun benda. Kemudian dikatakan lagi bahawa manusia itu ada fasa dalam kehidupannya. Fasa yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana Allah SWT sebut dalam surah Al-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah SWT yang menjadikan kamu dalam keadaan lemah. Ya. Kemudian summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian beberapa ketika summa ini adalah satu timeline ataupun satu tempoh masa. Ya. Ia bukannya berlaku secara sekaligus. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat kepada Allah SWT disebut summa yatubullah. Summa ini dalam konsep yang lebih luas adalah bagaimana seseorang itu apabila melakukan satu-satu dosa dan satu-satu maksiat, satu-satu perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah Allah SWT menghukumnya secara sekaligus.